kita kena bekerja dengan lebih ikhlas. Jika dapat tawaran itu, teruskan. Kami diminta tingkat pentadbiran ini akan pantau. Kursus KPG 3013 atau Insight Guru Profesional ini merupakan sebuah kursus wajib universiti yang perlu diambil oleh setiap pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris, yang di mana kursus ini diwujudkan bertujuan bagi melahirkan insight guru yang menghayati serta sentiasa mengamalkan profesionalisme guru yang berintegriti dalam diri. Justru dalam kursus ini kami dikehendaki untuk menjalankan sesi wawancara bersama dua orang tokoh insight guru profesional yang hebat dari guru bidang dan guru bukan bidang. Hasil daripada sesi wawancara bersama dua orang tokoh insight guru profesional ini sekaligus akan dijadikan sebagai panduan dan juga pedoman buat kami sebagai seorang insight guru peranti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan mulakan dengan latar belakang bagi guru Bahasa Melayu. Nama guru Bahasa Melayu ini ialah Encik Jotiris Romozin. Beliau berasal dari Kalimongan Pitas. Bagi latar pendidikan beliau mula menuntut pelajarannya bermula daripada sekolah rendah sehingga ke peringkat tinggi, iaitu di Maktab Penguruan Ketutuaran dalam pengajian Melayu. Oleh kerana minat beliau dalam bahasa Melayu, beliau turut melanjutkan pelajarannya ke Universiti Kebangsaan Malaysia dalam kos Persuratan Melayu dan memperoleh ijazah. Seterusnya, melanjutkan pelajarannya ke Universiti Putra Malaysia dalam ijazah pendidikan. Kerjaya dalam bidang guru bermula pada tahun 1997 dan sehingga kini masih digelar sebagai seorang guru bahasa Melayu. Kini beliau menjawat jawatan sebagai guru penolong kanan hal ehwal murid di SMK Bongkol Pitas dalam DG 48. Sepanjang beliau menjawat jawatan guru selama 24 tahun ini, beliau telah menjadi seorang guru yang cemerlang kerana telah mencapai pelbagai pencapaian, antaranya penceramah bahasa Melayu, penggubal soalan bahasa Melayu peringkat daerah, pemeriksa kertas bahasa Melayu peringkat kebangsaan, penulis buku bahasa Melayu dan telah tamat kursus MPQEL 2023. Selain itu, selama tempoh beliau berkhidmat, beliau telah memperoleh anugerah perkhidmatan cemerlang iaitu pada tahun 2011 dan pada tahun 2019. Melalui latar belakang ini, dapat dilihat bahawa Cikgu Jotiris layak digelar sebagai insan guru profesional. Seterusnya, bagi guru luar bidang iaitu guru pendidikan Islam. Nama guru ini ialah Tuan Muhammad Fauzan bin Muhammad Mokhtar. Beliau berasal daripada Temerloh Pahang. Bagi latar belakang pendidikan beliau menuntut pelajaran bermula dari sekolah rendah sehingga ke institut yang lebih tinggi, iaitu di Universiti Kebangsaan Malaysia di dalam pengajian Islam. Bukan itu sahaja, beliau turut meneruskan pengajiannya ke Maktab Tengku Apuan Afzan, Kuantan untuk memperoleh diploma dalam pendidikan. Setelah memperoleh diploma tersebut, maka bermulalah beliau menjawat jawatan guru pada tahun 1997 sehingga kini. Beliau mula mendapat jawatan tinggi dalam perkhidmatan guru pada tahun 2005 iaitu menjadi guru penolong kanan di SMK Kuala Kerau dan kemudiannya dinaikkan jawatan menjadi penolong pengarah di Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Bukan itu sahaja, beliau juga pernah berpeluang menjawat jawatan pengetua di dua buah sekolah sehingga memperoleh gelaran pengetua cemerlang. Setelah mengharungi kepelbagaian proses dan cabaran untuk mencapainya, kini beliau menjawat jawatan sebagai Timbalan Pengarah Sektor Pengembangan Sekolah Agama Bahagian Pendidikan Islam di Kementerian Pendidikan Malaysia. Sepanjang 27 tahun beliau berurusan bersama murid yang kepelbagaian pendidikan, beliau telah mendapat pelbagai anugerah. Antaranya Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC pada tahun 2000, tahun 2010, tahun 2017 dan pada tahun 2021. Selain itu, beliau turut memperoleh anugerah daripada Sultan Pahang pada tahun 2023. Menurut beliau, ia merupakan satu gambaran kepada kerja keras sepanjang tempoh perkhidmatannya. Baiklah, seterusnya adalah berkaitan ciri-ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru. Melalui wawancara yang telah dilaksanakan, kedua-dua insan guru profesional ini telah menekankan sifat adaptif. Sifat adaptif di sini bermaksud kesediaan guru yang perlu bersedia dari segi tugas yang perlu dilakukan, bersedia dari segi masa dan tenaga, dan yang paling penting, perlu bersedia dengan persekitaran baru jikalau suatu hari nanti ditempatkan di kawasan pedalaman.
Guru juga perlu mempunyai sifat penyayang, iaitu bukan sahaja menyampaikan ilmu pengetahuan di dalam kelas, malah turut mengambil berat akan keadaan pelajar. Guru juga perlu mempunyai sifat-sifat yang boleh dijadikan teladan kepada pelajar. Di samping itu, guru juga perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang mantap, khususnya mahir dalam subjek mata pelajaran yang diajar. Dan akhir sekali, guru perlulah ikhlas dalam menjalankan tugas tanpa mengharapkan sebarang pujian atau ganjaran peribadi. Antara kaedah pengajaran yang digunakan oleh Cikgu Jotiris adalah dengan menggunakan kaedah pengajaran simulasi. Contohnya, Cikgu Jotiris pernah melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran keluar lapangan apabila ingin mengajari topik karangan berkaitan persekitaran ataupun alam sekitar agar dapat membuka minda pelajar apabila berada di luar bilik belajar. Melalui kaedah pengajaran simulasi ini, ia juga dapat mengaplikasikan situasi pembelajaran dalam situasi yang sebenar, sekaligus dapat mengampu jalin dan mempertingkatkan pelbagai kemahiran seperti kemahiran lisan, membaca, menulis, sekaligus dapat mewujudkan pelbagai aktiviti yang dapat menarik minat pelajar yang dapat menjadi sumber motivasi kepada para pelajar. Itu sahaja, Cikgu Jotiris juga masih menggunakan kaedah pengajaran berbentuk latih tubi yang di mana beliau turut menggunakan modul atau buku yang ditulisnya sendiri khas untuk para pelajarnya. Kaedah pengajaran latih tubi yang digunakan oleh Cikgu Jotiris ni adalah bertujuan untuk memberi latihan dan peneguhan tentang sesuatu pembelajaran secara spesifik. Walaupun beliau berkata kaedah pengajaran latih tubi ini mungkin akan menyebabkan kebosanan, namun beliau juga bijak memperbagaikan kaedah pengajaran dengan menggunakan aplikasi sosial media yang mana seiring dengan pembelajaran kini. Akhir kata daripada Cikgu Jotiris, beliau menyatakan bahawa setiap kaedah dan teknik pengajaran yang dilaksanakan adalah masih bergantung kepada kesesuaian situasi pembelajaran serta fahaman pelajar itu sendiri, kerana setiap pelajar itu mempunyai teknik pengajaran dan pendekatan yang berbeza apabila mempelajari sesuatu topik. Contohnya, apabila seseorang guru itu berhadapan dengan pelajar bangsa Cina yang tidak lulu dalam bahasa Melayu, maka pendekatan pengajaran yang digunakan oleh guru tersebut adalah berbeza dengan kaum lain seperti kaum Indah, kaum Bumi Petulis Sabah Sarawak dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, sebagai seorang guru, kita hendaklah sentiasa kreatif memikirkan kaedah dan teknik pengajaran yang baru setiap hari, kerana teknik pengajaran ini adalah hasil daripada teknik ciptaan sendiri dan juga kebijaksanaan guru itu sendiri. Menurut apa yang diperkatakan oleh Mudir Fauzan, saya dapat simpulkan bahawa Mudir Fauzan lebih menitik beratkan kaedah pengajaran berbentuk pembelajaran digital, kerana menurut beliau kaedah pengajaran guru ini perlu sentiasa seiring dengan pembelajaran kini yang di mana selaras dengan trend global semasa pendidikan yang menggunakan inovasi teknologi dalam sisi pengajaran dan pembelajaran. Beliau juga mengatakan bahawa jika seseorang guru ditempatkan di badan-badan besar, maka guru perlulah merancang kaedah pengajaran berbentuk digital, kerana generasi masa ini lebih suka melihat sesuatu yang dapat menarik perhatian mereka. Contohnya dengan menggunakan serta memanfaatkan alatan elektronik seperti LCD. Maka terbuktilah bahawa atribut Mudir Fauzan ini bertepatan dengan ciri-ciri seorang guru mudaris, kerana dapat menyesuaikan strategi pembelajaran dengan waktu, minat, kemampuan dan lain-lain situasi. Seterusnya, berikut merupakan beberapa aspek penting yang dikongsikan oleh insan guru profesional dalam mewujudkan pengurusan kelas yang berkesan melalui kaedah mengurus dan mengawal murid dengan jayanya. Pertama, guru-guru memainkan peranan yang penting dalam membentuk satu pengurusan yang baik. Antara faktor yang boleh dititikberatkan adalah guru haruslah merancang setiap perkara yang ingin dilakukan bersama murid-murid, sama ada mahu menarik minat mereka untuk belajar sehinggalah kepada bahan-bahan pembelajaran mereka. Seterusnya, guru-guru perlu bertindak sebagai pengawas atau pengawal, atau dengan kata mudah, guru-guru perlu mengawasi setiap tindak tanduk murid supaya mereka dididik dan dibesarkan dengan ilmu dan adab yang akan menjadikan mereka murid yang cemerlang. Walau bagaimanapun, tindakan yang berkesan juga perlu dilakukan oleh para guru. Yang pertama, guru mestilah mempunyai perancangan yang sesuai, diiringi dengan pelaksanaan sesuatu gerak kerja dan diakhiri dengan pelaporan atau refleksi supaya guru-guru boleh memperbaiki perkara yang kurang dalam pengajaran mereka.
Jelaslah bahawa pengurusan dan pengawalan yang berkesan membolehkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih efisien. Sebagai seorang guru, isu dan cabaran yang berlaku bukanlah lagi perkara yang asing dalam dunia pendidikan. Berdasarkan hasil terbual, menurut kedua-dua guru, isu dan cabaran yang perlu dihadapi sebagai seorang guru dalam dunia pendidikan adalah beban tugas yang banyak. Seseorang guru itu mempunyai pelbagai tugas seperti menjadi guru disiplin, guru persatuan, guru kelas dan sebagainya lagi. Selain itu, guru juga bertindak sebagai seorang perawat untuk memberi bantuan kepada pelajar yang mengalami kecederaan. Seterusnya adalah pendidikan digital. Sudah kita sedia maklum kita berada dalam era teknologi, jadi sudah seharusnya pendidikan kita juga seharusnya berteraskan teknologi yang terkini. Oleh itu, sebagai bakal guru, kita mestilah sentiasa bersedia dengan kemahiran teknologi supaya mudah untuk menyampaikan ilmu dan tidak ketinggalan zaman dengan mengajar menggunakan kaedah-kaedah yang lama. Akhir sekali, masalah campur tangan ibu bapa yang berlebihan di sekolah sehingga menyukarkan guru dan pihak sekolah dalam mendidik pelajar di sekolah. Ini berlaku disebabkan sikap ibu bapa yang suka campur tangan dalam urusan yang tidak sepatutnya. Berdasarkan hasil wawancara insan guru profesional yang telah dilaksanakan, saya sedar bahawa untuk menjadi seorang guru yang berjaya dan cemerlang tidaklah mudah. Perlunya ada langkah demi langkah dan pengorbanan di sebalik sesebuah kejayaan tersebut. Oleh itu, sebagai guru, kita perlu sentiasa belajar dan memperbaiki diri supaya dapat menyampaikan ilmu pengetahuan secara lebih mendalam dan lebih berkesan kepada pelajar. Selain itu, saya juga sedar bahawa sebagai seorang guru, kita perlu sentiasa menunjukkan kepribadian dan tingkah laku yang sopan dan baik. Hal ini kerana guru merupakan seorang insan yang perlu menjadi contoh yang baik kepada pelajar. Di mana-mana, pelajar akan sentiasa melihat guru sebagai seorang insan yang berkepribadian mulia yang baik. Jadi, jikalau guru menunjukkan contoh yang tidak baik, maka pelajar akan memandang remeh dan tidak menghormati guru serta kurang yakin dengan kita. Oleh itu, jadilah seorang guru yang memberi manfaat kepada pelajar dan juga masyarakat. Daripada hasil temubual yang telah saya jalankan, saya sedar bahawa banyak persediaan yang perlu dilakukan sebelum bergelar seorang guru. Yang paling penting adalah ikhlas. Ini kerana ikhlas adalah perkara utama yang perlu ada dalam diri seorang guru. Pengorbanan seorang guru amatlah besar untuk mendidik para pelajar supaya menjadi insan yang berjaya terutamanya dalam kehidupan sebenar mereka. Jadi keikhlasan ini amatlah penting dalam jiwa seorang pendidik. Berdasarkan hasil wawancara kedua-dua insan guru profesional yang telah dilaksanakan, saya telah memperoleh banyak maklumat serta nasihat daripada guru-guru ini. Di samping itu, menyedari bahawa kerjaya guru bukanlah satu kerjaya yang mudah, malah sebaliknya. Keperluan terhadap ilmu pengetahuan yang tinggi, mahir dalam bidang yang dipelajari serta memperoleh pribadi yang dicontohi amatlah penting dalam menjawat jawatan ini. Selain itu, mental dan fizikal perlu bersedia dalam menghadapi dunia pendidikan. Antara perkara yang saya peroleh ialah penekanan terhadap Standard Guru Malaysia SGM 2.0 yang menekankan kepada kualiti pribadi, orientasi ilmu, penglibatan komuniti dan instruksional. Keempat-empat elemen ini memperoleh maklumat yang jitu. Di samping perlu diambil perhatian untuk kita sebagai seorang guru kelak. Malah, kaedah pengajaran juga perlu selari dengan peredaran zaman agar tahap capaian murid di dalam kelas menjadi tahap tinggi. Tidak lupa juga, hasil kerja yang berkualiti merupakan salah satu jalan kita sebagai guru yang cemerlang. Antara nasihat yang diberikan oleh kedua-dua orang guru ini adalah dari segi pembahagian masa, pembahagian tanggungjawab seharian dan dari segi persiapan ilmu pengetahuan, terutamanya berkaitan dengan pembelajaran yang berarahkan digital learning. Selepas mewawancarakan kedua-dua insan guru profesional iaitu Cikgu Jodiri dan Mudir Fawzai, saya sedar bahawa tanggungjawab seorang guru ini amatlah besar dan juga boleh mempengaruhi masa depan sesebuah negara. Oleh itu, sebagai seorang insan guru peranti, saya akan cuba sedaya upaya untuk menjadi seorang pendidik yang amanah dan tanggungjawab dan sekaligus menerapkan segala nasihat yang diberikan sebagai satu panduan untuk saya sentiasa bergerak ke arah penambahbaikan.
Refleksi yang dapat saya kongsikan berdasarkan wawancara dua orang insan guru profesional iaitu Cikgu Jo Tiris dan Ustaz Muhammad Fauzan adalah setiap basikal guru atau insan guru perantis mestilah mempunyai persediaan yang lengkap dan mempunyai ilmu yang luas dalam pelbagai aspek, terutamanya dalam menekankan jeri. Jeri ini terdiri daripada aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dengan menerapkan pelbagai aspek penting ini, jati diri setiap guru semakin teguh dan cemerlang. Saya pelajari bahawa untuk menjadi seorang bakal pendidik, kita haruslah sentiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memastikan pelajar kita memperoleh ilmu pengetahuan yang sepatutnya mereka peroleh walau apapun cabaran yang kita hadapi, khususnya apabila mengajar di kawasan luar bandar dan juga kawasan pedalaman. Selain itu, sangatlah penting bahawa sebagai seorang bakal pendidik, kita haruslah mempunyai cara pemikiran yang kreatif dan juga inovatif dalam usaha menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak murid sesuai dengan keperluan mereka. Kita juga harus sedia berkorban dari segi masa, tenaga dan juga kewangan dan memastikan anak murid mendapatkan ilmu dan membantu mereka menjadi insan yang berguna kepada negara dan bangsa pada suatu hari nanti. Secara kesimpulannya, kursus KPG 3013 Insan Guru Profesional ini merupakan satu kursus yang memberi pendekatan kepada para guru perantis berkenaan dengan realiti dalam bidang perguruan. Tugasan yang diberi iaitu mewawancara insan guru profesional yang telah berkhidmat selama lebih daripada 20 tahun ini telah memberi pendedahan kepada guru perantis tentang isu-isu dan juga cabaran yang bakal dihadapi oleh pendidik di sekolah. Selain itu, wawancara yang dilaksanakan turut menjelaskan mengapa pentingnya kepribadian seorang guru profesional itu harus dimiliki oleh semua bakal guru pendidik. Dan secara ringkasnya, hasil daripada semua wawancara tersebut, kami mempelajari bahawa terdapat banyak lagi kelemahan yang kami perlu perbaiki untuk menjadi bakal pendidik. Dan masih belum terlambat lagi bagi kami untuk memperkembangkan kemahiran dan juga menambah ilmu pengetahuan sebelum kami bergelar sebagai seorang insan guru yang profesional nanti. Itu sahaja kesimpulan daripada kami dan pembentangan kami dari kumpulan 1. Sekian dan terima kasih.